1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang kepada para penonton yang berada di Facebook live sekarang ni. Wah, pada tengah hari ini sebab kita dapat bersama dengan orang yang sangat penting dalam pengurusan air di negeri Johor. Orang yang memastikan bahawa kebalan air mencukupi dan selamat untuk diguna oleh pengguna di Johor. Orang penting yang saya maksudkan ni adalah Tuan Haji Muhammad Ridwan Ali, merupakan pengarah BAKAS. BAKAS adalah Badan Kawal Air Johor. Suara ada bising sikit. Saya tak pasti kenapa. Okey. Ini merupakan siri webinar ketiga lah yang dianjurkan oleh Pusat Kelestarian Alam Sekitar dan Security Air ataupun IPASA Universiti Teknologi Malaysia, yang merupakan salah satu daripada aktiviti di bawah grant Global Challenge Research Funding dengan fokus kepada security air dan pembangunan lestari. Tajuk yang akan dibentangkan oleh Tuan Haji Ridwan ialah Pembangunan Sumber Air Negeri Johor, Rancangan, Realiti dan Cabaran. Sebelum kita memulakan sesi pembentangan, saya ingin membacakan biografi Tuan Haji Muhammad Ridwan secara ringkas. Beliau merupakan pemegang ijazah sarjana dan sarjana muda dalam bidang ekonomi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Memulakan karirnya sebagai pegawai kerajaan di negeri Johor pada tahun 2000. Bermula di pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, kemudian berpindah kepada beberapa unit di unit perancangan ekonomi negeri Johor, di antaranya sebagai Ketua Penolong Pengarah Penyelidikan dan Pembangunan. Kemudian dipindahkan semula ke pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor sebagai Ketua Unit Korporat pada tahun 2012 dan menyandang jawatan pengarah BAKAS pada Ogos 2015 sehingga kini. Kita sebenarnya risau kalau Tuan Haji Muhammad Ridwan ni ditukar ke tempat lain sebab susah nak cari orang yang sangat komited macam beliau, macam Tuan Haji. Beliau juga sebelum pindah memegang jawatan di BAKAS, memegang beberapa pos penting sebagai ahli lembaga pengarah Pemodalan Darul Takzim daripada 2013 hingga 2015. Jadi dengan pengenalan itu, saya rasa saya ingin menyerahkan skrin ini kepada Tuan Haji untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Terima kasih Profesor Zul. Terima kasih pada pihak UTM dan juga IPASA kerana sudi menjemput saya untuk sesi ketiga ini. So sebelum lebih lanjut, Assalamualaikum dan selamat petang pada semua. Di antara pihak BAKAS dengan pihak UTM sebenarnya memang terjalin satu kerjasama erat dan beberapa projek juga yang sedang kita jalankan dengan, sama ada telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan dengan pihak UTM. So saya rasa tanpa melengahkan masa, saya akan dasarkan pengalaman di BAKAS yang telah mengambil masa saya selama 5 tahun setengah sehingga hari ini. Saya cuba kongsi pengalaman saya. Okey, tajuk yang diberi adalah Pembangunan Sumber Air Negeri Johor, Perancangan, Realiti dan Cabaran. Kalau tuan-tuan dapat lihat gambar sebelah tu adalah gambar
air di empangan dan juga hidupan di bawah air selaras dengan Sustainable Development Goal. Namun apa juga saya mulakan dulu dengan asas apa yang berada di negeri Johor dengan kawasan lebih kurang 19,000 km persegi, penduduk lebih kurang 3.6 juta, 10 daerah. Ini adalah data-data ekonomi dengan pendapatan per kapita 31,952 dan GDP, sumbangan GDP Johor kepada Malaysia adalah 9.4%. Dan ini adalah kita di pihak bakat kita sentiasa merujuk pada Sustainable Development Goal, di mana fokus kita adalah kepada fokus 6 dan 14. Sebab tu gambar tadi di muka hadapan di empangan serta hidupan di dalam air, dan menunjukkan bahawa empangan dan sungai tersebut adalah sihat, dan empangan yang saya ambil adalah empangan Kahang di Keluang. So saya lebih juga suka membawa pada kerata-kerata akhbar yang mengenai boleh menyebabkan kepentingan air tersebut tercabar. So ini adalah keratan akhbar daripada The Star. Malah PM pun treat water with respect. Sebab tu kita perlu mengambil langkah-langkah bagi memastikan bekalan air mencukupi, dan juga rakyat memang akan marah bila tak ada air berbanding tak ada elektrik. Okey, saya masuk terus kepada pembentangan, iaitu sumber air di negeri Johor. Kita ada 17 empangan dengan panjang pipe untuk air terawat lebih kurang 23,000 km persegi. Namun di dalam 23,000 meter persegi ni yang dioperasikan oleh ACJ ada 7,000 pipe, AC pipe kalau dipanggil. 7,000 AC pipe ni yang menyebabkan maaf Haji Ridwan, minta Haji Ridwan full screen sebab slide tu tak tu. Full screen Sebentar. Full screen sebentar. Slide show. Okey. Okey, nampak nampak. Okey. Macam saya cakap tadi, panjang pipe 23,000 km. Ada 7,000 AC pipe, dan AC pipe ni lah yang menyumbangkan kepada, at the moment now, menyumbang kepada NRW yang agak tinggi. NRW kita buat masa sekarang selepas MCO pada paras antara 25 hingga 26%. Alhamdulillah bekalan air untuk bandar dah mencapai 100%, tetapi di luar bandar masih belum mencapai 100%, terutamanya di kawasan orang asing, dan juga terdapat sedikit di di 5 pulau utama di Mersing. So ini adalah 5 lembangan sungai utama di Johor. Lembangan Sungai Endau, lembangan Sungai Muar, Sungai Batu Pahat, Sungai Sidi Besar dan Sungai Johor. Ini adalah merupakan yang utama, tetapi yang telah disentuh atau telah bahagian sumber air, milik sumber air utama sekarang adalah Sungai Muar dan Sungai Johor. Sungai Sidi Besar kita baru menyentuh lebih kurang dalam 40%. Sungai Batu Pahat perlu diberi perhatian kerana keadaan sungainya, saya akan terangkan kemudian. Dan Sungai Endau ini kita masih belum sentuh lagi dia punya sumber air. So secara asas kita ada 17 empangan di Johor yang membekalkan air melalui sungai ataupun terus ke loji-loji rawatan air, dan juga kita ada 1 barrage. Di bawah seliaan Bakaj ada 11, JPS ada 4, PUB ataupun Public Utilities Board of Singapore iaitu empangan Linggau ada 1, dan juga empangan Seluyut dikendalikan ataupun dioperasikan oleh pihak Petronas. Dengan kita punya permintaan air terawat sebenarnya di Johor adalah lebih kurang 3,000 liter per 3,000 MLD, juta liter sehari. Tetapi perlu diingat walaupun kita permintaan di Johor adalah 3,000 juta liter sehari, tetapi kita perlu tambah daripada permintaan yang kita bekalkan kepada Singapura, walaupun ia adalah air mentah. Kita ada 47 loji-loji rawatan air di Johor yang dikendalikan oleh sepenuhnya oleh pihak
46 dikendalikan oleh pihak Redhill SAJ, 1 dikendalikan oleh pihak Public Utilities Board of Singapore. Dan kita juga di Johor, sumber air ni agak saya tak pasti dengan negeri lain, walaupun ada perjanjian air Johor Selangor, Pahang, ada pertikaian di Kedah dan Pulau Pinang. Sebenarnya kita dah lama ada perjanjian air dengan pihak luar. Iaitu perjanjian di 1961, 62, 1990 iaitu perjanjian air dengan Singapura. 1961 punya telah pun tamat dan 2 aset telah diserahkan kembali kepada Kerajaan Negeri Johor. Manakala yang berjalan sekarang ada 1962 dan 1990. Perjanjian 1990 ni adalah Supplement Agreement 1962 iaitu pembinaan empangan Lingyu. Perjanjian 1991 dan 2020 adalah perjanjian di antara Kerajaan Negeri Johor dengan Kerajaan Negeri Melaka. 1961 kita perjanjian membekalkan 35 juta galen sehari air mentah atau lebih kurang 160 juta liter air mentah kepada negeri Melaka melalui rumah pam Gresik untuk kepentingan Melaka. Dan juga tahun 2020, bulan 12 yang lalu, tahun lepas, kita menandatangani perjanjian air mentah bagi empangan Asahan dengan Kerajaan Negeri Melaka. Dan perjanjian yang kita ada lagi satu adalah dengan antara Kerajaan Negeri Johor dengan Operator Air Negeri Johor, Redhill SAJ. Ini adalah 3 perjanjian yang kita tandatangani bagi kepentingan rakyat. Dan kita membangunkan sumber air bagi memastikan air mentah di pihak Bakaj. Kita perlu memastikan air mentah bukan sahaja mencukupi untuk dibekalkan kepada operator air iaitu Redhill SAJ, tapi kita juga perlu membekalkan kepada pemegang-pemegang taruh perjanjian, kepada pihak Singapura dan juga pada pihak Melaka, dan juga kepada pemegang-pemegang lesen air persendirian iaitu air mineral, sektor pertanian dan juga kilang-kilang industri seperti kilang tekstil dan juga kilang kelapa sawit. Dalam masa kita memastikan air mentah itu terjamin, kita di pihak Bakaj juga memastikan bahawa margin air mentah yang mencukupi bagi memenuhi permintaan di masa hadapan kepada operator air terawat. Okey, di pihak Kerajaan Negeri Johor, kita mengambil kira dalam perancangan sumber air menggunakan perundangan Eneman Air 1921 pindaan 2014 di mana telah dikuatkuasakan pada 1 Januari 2015. Kita juga menggunakan Akta Perkhidmatan Industri Air Negara WISIA 2006, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Kanun Tanah Negara, di mana kesemua elemen-elemen ini diambil kira dan kita akan merujuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam membangunkan sumber air. Dan kita juga mempunyai sumber-sumber rujukan daripada kajian-kajian lepas, iaitu National Water Resource Study yang dilaksanakan oleh pihak EPU tahun 2000, Johor Water Resource Study 2010 sebenarnya, 2010-2060, kita menggunakan kajian-kajian yang dijalankan oleh pihak JPS, IRBM dan juga IWRM, dan juga kita menggunakan dalam membekalkan air mentah kepada loji-loji. Kita memastikan kualiti air mentah itu mengikut piawai ataupun garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini amat penting bagi menjamin air mentah yang diproses dapat digunakan oleh pihak operator dengan selamat. Okey, realiti semasa sumber air mentah di Johor secara am berdasarkan 5 lembangan utama. Sungai Muar hampir mencapai kapasiti penuh. Itu bila loji dan ini akan mencapai kapasiti penuh apabila loji rawatan air Pagoh digunakan sepenuhnya dan di situ kita telah meletakkan permohonan ataupun mengemukakan permohonan kepada pihak kementerian iaitu KASA bagi melaksanakan pembinaan baraj Sungai Muar bagi menghalang kemasukan air masin yang telah mencapai jarak 80 km ke hulu Sungai Muar dan dalam masa sekarang kita menggunakan
kaedah pelepasan air daripada empangan Juasir di Segamat bagi memastikan kualiti air di Sungai Muar mencapai piawai. Namun begitu, pelepasan ini mengambil masa seminggu untuk sampai ke loji-loji di Sungai Muar. Itulah yang keadaan berada di Sungai Muar sekarang. Sebab tu kita mohon barat Sungai Muar. Sungai Batu Pahat dalam kelas 3 cuma keadaan membimbangkan kami di Bakaj kerana di Batu Pahat air di Sungai Simpang Kiri dan Sungai Simpang Kanan tidak boleh digunakan untuk diproses sebagai air terawat, walaupun di Batu Pahat, di sepanjang Sungai Batu Pahat tu ada loji rawatan air Yomping, Sri Gading. Jadi kita sedang mengambil inisiatif bagaimana untuk menggunakan kembali air Sungai Batu Pahat ini ataupun Sungai Simpang Kiri, Sungai Simpang Kanan kerana keadaan pH dia yang rendah antara 3 hingga 3.4 yang menyukarkan kita untuk memproses. Sungai Johor ada kadang-kala kelas 2 dan kelas 3 dah mencapai kapasiti penuh dan sebenarnya pun berada dalam keadaan negatif. Sebab itu di Sungai Johor ada satu baraj yang dikendalikan oleh pihak Bakaj sendiri bagi memastikan bekalan air ke 4 loji utama termasuk loji PUB, loji SAJ ada 3 dan permintaan air mentah di 4 loji tersebut lebih kurang 410 mgd sehari, lebih kurang 1,700 mld sehari. Dan perlu diingat Sungai Johor ni membekalkan air 50% air dia ke daerah Johor Bahru. Sungai Ulus Dili Besar dalam kelas 2 penggunaan pada tahap 40%, namun kita baru diberi kelulusan bagi pemindahan air mentah layang 2 fasa 1 sebanyak lebih kurang 160 juta liter sehari yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat untuk memindahkan air mentah daripada Sungai Dili Besar ke empangan Seluyot. Dan Sungai Endau masih belum digunakan. Namun Sungai Endau ni terletak jauh ke arah timur laut dan kita dah mengkaji pun bagaimana untuk menggunakannya, namun kita belum mencapai tahap keperluan di situ kerana jaraknya yang agak jauh. So realiti sebenar juga kita sebenarnya perlu mempelbagaikan sumber air. Buat masa sekarang semuanya air permukaan daripada empangan sungai, tetapi kita tidak mengeksploitasi kepada sumber-sumber lain. Contohnya air tanah ataupun air bumi kalau term yang digunakan oleh Profesor Zul. Dan juga air tanah ni ataupun air bumi ni kita di Bakaj kita dah buat dah ada pengalaman bagi membantu loji rawatan air Lok Heng, iaitu 3 telaga tube well ataupun air bumi. Dan untuk makluman juga pihak JMG telah melaksanakan telah memberi arahan ataupun melaksanakan kepada pihak swasta untuk melaksanakan pembinaan membangunkan sumber air bumi di loji rawatan air Sultan Ismail ataupun loji rawatan air Skudai bagi membantu loji rawatan air tersebut. Tapi dalam jumlahnya tak banyak, lebih kurang 1.5 mld. Kita di Lok Heng pun tak banyak, lebih kurang 1 mld. Sesuatu yang lain perlu dieksploitasi adalah air laut, di mana di Johor kita belum menggunakan, tetapi sudah ada mula permohonan untuk buat desalination plant dan kita di pihak Bakaj pun sedang merancang bagi melaksanakan penggunaan teknologi desalination plant, terutamanya iaitu kita khaskan desalination plant ini kepada kawasan-kawasan industri, itu berfokus hanya kawasan-kawasan industri dan tidak kepada kawasan domestik atau penggunaan domestik. Saya suka membuat perbandingan keadaan kita dengan keadaan Singapura, jiran kita, kerana di Singapura dia ada 4 tabs, air permukaan, air laut, air guna semula, air yang diimport daripada Malaysia. Air laut desalination plant dia sudah ada teknologi terbaru, bukan teknologi terbaru, dia dah ada satu loji baru pun yang membolehkan menggunakan dual mode system. Dia boleh proses air
ataupun fresh water dikenali sebagai fresh water itu air di Marina Barrage, dan juga dalam masa yang sama dia boleh sekiranya perlu dia menggunakan air laut. Air reused water ni saya pernah pergi ke dia punya loji di Changi dan saya dah minum pun air di new water tersebut. Sama je dengan air mineral kita sebab dia dimineralkan setelah diproses. Namun sistem yang berbeza, masuk sistem yang berbeza, saya maksudkan ini adalah kita bila di Malaysia nak memohon peruntukan, kita perlu melalui kerajaan persekutuan di mana kita ada 3-tier government. Tetapi di Singapura dia adalah single tier government di mana dia mudah untuk membuat keputusan bagi membangunkan sebuah air dia melalui pihak PUB ataupun daripada pihak NEA. Okey, di Johor saya mengklasifikasikan risiko sumber air mentah pada kelas tinggi, sederhana dan rendah berdasarkan reserve sumber air ataupun kemampuan sumber air yang berada di daerah tersebut. Saya risikokan tinggi Pontian, Batu Pahat, Johor Bahru dan Kulai. Kenapa? Pontian dia tak ada loji rawatan air sendiri dan sumber air dia adalah daripada 75% daripada Gunung Pulai. Jadi saya kena ambil perhatian betul untuk menjaga loji rawatan air di Gunung Pulai dan juga air mentah di loji air Gunung Pulai. Dan 25% daripada loji rawatan air Sungai Benot ataupun loji rawatan air Sempang Renggap. So Sungai Ulu Benot tu saya kena ambil berat sebab tu kita ada kajian dengan UTHM iaitu New Emergence Pollution di Sungai Benot dengan kita gunakan kepakaran makmal di IPASA. Dan Batu Pahat macam saya cakap tadi, Sungai Sempang Kiri dan Sungai Sempang Kanan tu berasid, maka air yang ada tidak boleh digunakan untuk diproses. Dan Batu Pahat bergantung kepada air mentah daripada empangan Bekuk. So bayangkan kalau berlaku sesuatu di empangan Bekuk, apa yang akan terjadi kepada penduduk di Batu Pahat. Jadi saya kena ambil berat semua ni. Johor Bahru 50% air daripada Sungai Johor dan ada air yang diperolehi daripada pihak PUB. Kita di Johor, agreement kita dengan pihak Singapura, kita jual 3 sen pada 1000 galen. Tetapi kita jarang diwawarkan bahawa kita beli air terawat daripada pihak PUB yang telah dirawat pada kadar pada 1000 galen tapi pada kadar harga 50 sen ataupun pada kadar harga 11 sen per kubik meter. Tuan-tuan, puan-puan boleh tanya operator air di Malaysia yang mana siapakah yang boleh memekalkan pada kos 11 sen per kubik meter termasuk distribution ataupun edaran. Saya kategorikan sederhana Muar, Kota Tinggi dan Segamat kerana mereka masih mempunyai reserve margin terutamanya Sungai Segamat daripada empangan Juasih. Kota Tinggi kita ada daripada empangan Seluyut, namun ada juga masih bergantung pada bekalan tambahan daripada PUB. Dan alhamdulillah dengan siapnya baraj Sungai Johor, kita dapat mengekalkan dan tiada lagi masalah air mentah dan tiada lagi aduan daripada pihak PUB bahawa kita tidak berjaya membekalkan air mentah kepada mereka. Muar dalam keadaan sana dan keadaan sekarang masih berjaya mengekalkan dan kita harap dengan pembinaan barat Sungai Muar, kita dapat meningkatkan yield Sungai Muar dan juga loji-loji yang terlibat serta kita dapat membantu negeri Melaka. Tidak salah kita membantu negeri Melaka, is a fardu kifayah untuk membantu orang lain terutamanya dalam perkara asas. Okey, saya kategorikan rendah Mersing, Keluang dan Tangkak. Mersing rendah saya kategorikan dalam sumber yang agak rendah dia punya risiko. Kerana kita dah siap membina water transfer atau pemindahan air mentah daripada Sungai Lenggo ke empangan Congok dengan maksimum 20 MLD sehari dan alhamdulillah sejak siap saya tidak menerima aduan daripada operator air walaupun ia bersifat standby mode. Keluang alhamdulillah dengan siapnya empangan Kahang, cuma loji air belum siap.
hari ini empangan Kahang melempar ruah, alhamdulillah, rezeki daripada Allah, dan loji sedang disiapkan. Selepas loji ini disiapkan, kita akan dapat membantu daerah Batu Pahat di Air Hitam melalui loji rawatan air Seberong Barat yang diperolehi daripada empangan Seberong. Tangkak setakat ini penggunaan air adalah terkawal, memperolehi bekalan air daripada empangan Gunung Ledang dan juga empangan Asahan, itu kedua-duanya terletak di Gunung Ledang. Okey, dan ini ada yang air kita perlu bekalkan, sumber air yang perlu kita bekalkan kepada dua negeri, atau satu Melaka, di negeri Melaka dan juga ke Singapura, berjumlah 285 juta gallon sehari. Melaka ada membuat permohonan tambahan sekiranya pada musim kemarau, dan juga kita biasanya pun ada membuat permohonan tambahan kepada PUB terhadap air terawat yang kita beli. Kita alhamdulillah harga yang dikenakan kepada kita oleh pihak PUB masih kekal dalam 5% bagi setiap 1000 gallon. Walaupun dalam agreement ataupun perjanjian yang dinyatakan, kita cuma berhak untuk membeli 5% daripada 250 MGD, itu bersamaan dengan 5 MGD, tetapi sekarang ni daripada sejak tahun 80-an sehingga hari ini, kita membeli sebanyak 16 MGD sehari air mentah daripada pihak PUB, iaitu tambahan 11 juta gallon sehari. Okey, disebabkan perubahan cuaca, di Johor kita juga tidak kecuali perubahan pada sumber air, terutamanya air mentah. Jika tuan-tuan dapat lihat, ini saya membawa satu contoh sumber air yang berkurangan semenjak tahun 2000. Kalau kita dapat lihat daripada 2013, data graf dia sampai 2021. Kali terakhir empangan Linju ini mencapai tahap kapasiti penuh adalah pada 2013. Kemudian dia merosot setiap tahun, dan apabila saya mentadbir pejabat bakat, diarahkan kepada pejabat bakat, situasi memang tengah musim kemarau yang amat teruk. Kalau dapat lihat 2016 tu, empangan Linju cuma tinggal 20% sahaja. Sekiranya saya tidak mengambil tindakan drastik, maka ia boleh menjejaskan perjanjian 1962, dan ketika ini barrage pun belum siap pada tahun 2016. Tuan-tuan dapat lihat pada graf yang paling bawah sekali. Ketika itu adalah kritikal, tinggal 20% pada Oktober 2016, dan tuan-tuan dapat lihat setelah itu dia naik semula, dan pada tahun 2021, pada 2022 dia kekal pada paras lebih kurang 60% dan naik sampai ke hujung tahun lebih kurang 89%. Alhamdulillah, awal tahun ini selepas 7 tahun tidak mendapat kapasiti penuh, empangan Linju mencapai kapasiti penuh dan sehingga melempar dan berhenti melempar dalam tempoh 45 hari. Dan ini adalah saya ambil satu contoh lain, empangan Apel Ayam di Pasir Gudang. Kalau tuan-tuan dapat lihat, di Pasir Gudang pernah mengalami catuan pada tahun 2016. Saya terpaksa mengambil tindakan bersama SAJ sehingga 4 bulan. 24 jam ada air, 48 jam tak ada air. Dan kita pernah dan dapat lihat critical level adalah pada 23.5%. Dan alhamdulillah, walaupun dalam pada hari ini, kalau kita tengok graf yang berwarna biru muda tu, kita nampak paras air semakin merosot. Kita cuba bertahan dengan kaedah-kaedah water transfer daripada Sungai Johor 160 juta liter ke empangan Apel Ayam di Pasir Gudang, dan kita juga ada pengepaman kecemasan daripada empangan Suyut lebih kurang 100 juta liter ke empangan Apel Ayam. So, dua-dua adalah standby mode, dan ketika ini yang telah beroperasi sedang beroperasi adalah pemindahan air daripada Sungai Johor 160 juta liter sehari. Sebab tu tuan-tuan dapat lihat paras dia yang sehingga ke hari ini masih di atas paras kritikal, iaitu 24.11. Dan ini macam tadi saya tunjuk, saya ambil 1 tahun ataupun 3 tahun 2013 hingga 2021
21 khas untuk empangan Lingyu. Empangan Lingyu ini amat penting kepada Sungai Johor dahulu. Sebelum 2016 ataupun sebelum Barat siap, empangan ini adalah sebagai regulator yang perlu melepaskan air pada paras kadang-kadang hingga paras 480 juta galen sehari bagi menolak kemasukan air masin di Sungai Johor yang boleh mencapai ke loji rawatan air PUB di Tai Hong. Namun selepas baraj beroperasi, alhamdulillah, walaupun kita mengambil masa lebih kurang 5 tahun untuk memenuhkan kapasiti, alhamdulillah hari ini storage di empangan di empangan Lingyu adalah 97.5%. Sebenarnya 2-3 hari kebelakangan ni hujan agak lebat di daerah Kota Tinggi sehingga menyebabkan ada yang kawasan banjir terutama di Kampung Panti dan Kampung Jawa. So alhamdulillah di catchment area pun hujan menyebabkan storage di empangan Lingyu ini naik semula. Hari ini dah 97.55%. Okey, kenapa ini berlaku kekurangan air mentah? Saya suka membawa kepada sikap manusia ataupun cabaran. Macam tadi saya cakap, perancangan, kita masuk pada permohonan dan cabaran. So kenapa boleh berlaku sebegini? Salah satunya adalah pencemaran amonia. Kita 5 tahun kebelakangan ni ataupun 6 tahun kebelakangan ni pelbagai insiden, terutamanya daripada inflow daripada ladang ternakan, kilang, kelapa sawit, resapan air tanah, tuan-tuan dapat lihat. Kedua, peningkatan kekurangan air, ini turbidity. Kita ada had kita terhadap loji-loji air lebih kurang tak silap saya 1000 ppm kalau tak silap saya, dan juga pencemaran sisa air domestik ataupun organik dari kumbah yang tidak efisien. Kalau ikut yang lalu, yang terkini, Sungai Kim Kim pun daripada sistem kumbahan, cuma Sungai Kim Kim tiada loji rawatan air Sebab itu kita dibakat bersama-sama JAS dan JPS mengemeling tenaga bagi memastikan sumber-sumber air ini walaupun tiada loji rawatan air bagi menjamin kualitinya adalah terkawal. So ini adalah statistik henti tugas loji-loji rawatan air akibat pencemaran air mentah bagi tahun 2015 hingga tahun 2020, tahun lepas. So masa saya baru masuk 2015 dah tinggi, tahun 2016 tinggi, 2017 menurun, kemudian tahun 2018 dia naik semula, dan sehingga tahun lepas kita cuma ada 5 kes dengan jumlah henti tugas adalah sebanyak 118 jam. Kita lihat dulu. Tak dapat, kita ambil satu contoh. Sekejap Okey. Ini tahun lepas kita ada cuma 5 sahaja yang melibatkan Bukit Batu, loji Bukit Batu, Bukit Separenggam, loji Sultan Ismail, Sungai Mersing dan Sembrong Timur. So kalau dapat lihat tempoh-tempoh henti tugas semua ada di situ. Tahun lepas paling kurang, tetapi kita ada tutup ladang ayam, satu ladang ayam KPF, dan kita ada mengemuka kenakan kompaun pada ladang Nong Sun Farm RM75,000, dan ada juga yang tidak dikena pasti seperti Sungai Mersing. So ini adalah, sekejap saya terbalik sebentar. Okey. Ini adalah jumlah. Kalau dapat lihat, ianya semakin menurun jumlah penutupan jam. Yang membimbangkan kami di Johor ataupun Bakat ataupun Kerajaan Negeri, apabila loji-loji utama di Sungai Johor, 4 loji utama tu mengalami pencemaran.
kerana kebiasaannya bila mengalami pencemaran kita terpaksa menutup loji tersebut 72 jam untuk tutup, dan untuk recovery period 48 jam. Dan yang loji yang paling akhir akan membenarkan ia beroperasi ataupun loji terakhir yang beroperasi adalah loji milik air milik ataupun dioperasikan oleh pihak PUB ya. So kalau lihat dia punya jumlah kes pun semakin menurun dan jumlah jam penutupan pun semakin menurun. Okey, apabila ini berlaku, maka kos-kos pembangunan sumber air dan kos pemrosesan air untuk dijadikan air terawat semakin meningkat. Untuk makluman, sebagai perbezaan, kos untuk merawat air ataupun kos merawat air di Johor adalah tinggi, lebih kurang RM1 setengah sehingga RM60 bagi setiap 1,000 galen. Tetapi bila dijual kepada ataupun dibekalkan kepada pengguna, contohnya air untuk pengguna domestik atau rumah, untuk 1,000 galen dia akan mencapai pada harga RM3 lebih ataupun 80 sen per kubik meter. Itu yang diproses oleh pihak RSAJ dan cuba bayangkan kita bezakan dengan pihak air yang kita beli daripada pihak PUB 50 sen per kubik meter ataupun pada 11 sen per kubik meter. So kos yang tadi saya cakap akibat pencemaran, turbidity tinggi, henti tugas. So kita di Johor mengguna pakai dalam membangunkan sumber air, itu infrastruktur asas ataupun hard infrastructure, pemindahan air mentah, empangan, barrage, manakala kita juga menggunakan human infrastructure, itu komunikasi, iaitu berhubung dengan pemain industri dan orang awam betapa pentingnya menjaga sumber air mentah. Bagi para infrastruktur atas, saya mengucapkan terima kasih kepada kementerian, dan ada juga yang kita buat sendiri di pihak kerajaan Johor, terutamanya di pihak kerajaan Johor kita dan kerajaan pusat membuat pemindahan air mentah, manakala empangan yang terakhir, yang terkini adalah empangan Kahang, dan insya-Allah kita akan memulakan projek taps takungan air pinggir sungai di Sungai Johor yang boleh membekalkan air sebanyak lebih kurang 400 mld sehari. Saya akan terangkan kemudian dalam perancangan pembangunan. Dan ini adalah projek-projek sumber air yang telah dibina, yang telah siap dibina. Iaitu penyaluran air daripada macam tadi saya kata Sungai Lenggur ke Empangan Congok yang telah siap dibina 2017 dengan pembelanjaan lebih kurang RM65 juta yang boleh menghantar ataupun memindahkan air sebanyak 20 mld pada jarak 33 km. It's on the standby mode untuk projek ini. Dan juga pun kita dah siap Empangan Kahang pada tahun 2016, sedang dalam pembinaan untuk menyiapkan loji rawatan air 40 mld sebagaimana saya nyatakan tadi. Tube air pun kita dah siap di Laut Heng, dan barat Sungai Johor pun dah siap pada 2017. Skim layang fasa 2 itu layang 2 fasa 2 dah siap, dan pihak kementerian sedang melaksanakan layang 2 fasa 1. Dan manakala skim PAMIR telah siap dibina pada tahun 2016. Okey, cadangan sumber air pada masa hadapan. Macam tadi saya cakap, kita untuk buat kajian sumber air daerah Batu Pahat iaitu menggunakan semula air Sungai Batu Pahat, iaitu Sungai Simpang Kiri dan Sungai Simpang Kanan yang pada tahap acidic, dan idea ini saya telah lontarkan kepada pihak UTHM pada pakar-pakar yang terlibat, memandang sendiri di belakang rumah iaitu di UTHM bagaimana untuk menggunakan semula air mentah di Sungai Batu Pahat. Dan macam tadi saya cakap, kita ada 2 projek yang telah diluluskan dalam RMK 11, itu skim takungan air mentah pinggiran Sungai Gembut, tap Sungai Gembut,
yang kita jangkakan boleh membekalkan lebih kurang 10 MLD, dan juga skim takungan air taps Sungai Johor, RS Sungai Johor, yang kita jangkakan boleh membekalkan 400 MLD sehari bagi keperluan loji-loji yang akan ditentukan kelak. Okey, ini adalah perancangan masa depan secara jangka panjang. Memang banyak yang dah kita cadangkan dan semua dah kita telah hantar kepada pihak kerajaan persekutuan ataupun kementerian. Saya akan besarkan, mungkin nampak. Okey. Contohnya cadangan pembinaan, kita masih menghantar permohonan pada pihak KASA, itu cadangan pembinaan empangan mesin, cadangan pembinaan empangan media, cadangan pembinaan empangan ulus dili besar. Kenapa? Kerana baraj-baraj yang sedia ada ataupun yang dicadangkan berdasarkan pendapatan, bukan pendapatan, pendapat mereka ataupun daripada pendapat saya bolehi second opinion, baraj tidak akan meningkatkan yield tetapi hanya untuk memaintain ataupun untuk mengekalkan tahap, tetapi kita perlu membina empangan-empangan yang perlu bagi meningkatkan yield daerah-daerah yang dinyatakan. Untuk makluman perancangan masa depan, kita telah diarahkan kerajaan negeri untuk contohnya untuk pembangunan sumber air di pulau-pulau di negeri Johor. 5 pulau utama yang mempunyai penduduk dan kita sedang laksanakan buat masa ini di Pulau Pemanggil. InsyaAllah kita cuma tinggal tunggu bekalan letrak. Kita juga dah ada cadangan coastal reservoir di Sungai Johor, sedang dalam peringkat kajian, alhamdulillah dalam peringkat kajian oleh pihak bahagian bekalan air KASA, dan juga kita ada, ini adalah di Sungai Johor, di mana 2 kita cadangkan empangan coastal reservoir di Sungai Johor, dan kita cadangkan 1 empangan coastal reservoir di Sungai Pulai. Kenapa saya membuat ataupun ujian sebegini? Khas untuk kedua-dua coastal reservoir ni, khas untuk kawasan industri, untuk PRPC, untuk Tanjung Langsat dan juga untuk Tanjung Bin. Dan ia hanya fokus kepada kawasan industri, bukannya untuk kegunaan awam ataupun rumah. Dan kita juga dah mencadangkan agar diberi lesen desalination plant untuk pemain-pemain industri air sebagaimana Singapura. Cuma ini adalah purely untuk pihak swasta, cadangan saya, dan kita pun dah mula terima permohonan. Juga berfokus pada kawasan industri, bukan untuk perumahan. Untuk makluman tuan-tuan, pihak PUB di Singapura tu ada 5 desalination plant, tetapi 1 pihak PUB operate sendiri untuk melihat bagaimana ianya beroperasi dan untuk juga untuk membangunkan teknologi pada masa hadapan dalam bidang desalination plant. Dan juga kita kita sedang melaksanakan pelaksanaan kajian total maksimum daily load di sungai-sungai utama, dan di Sungai Skudai kita anugerahkan projek tersebut kepada pihak UTM untuk melaksanakan dan sedang dalam pelaksanaan, dan saya jangka akan tamat pada Jun tahun 2021 pada tahun ini. Dan untuk sumber air bawah tanah pun kita sedang laksanakan. Kerajaan negeri di seluruh negeri Johor kita, kerajaan negeri telah memberikan kelulusan selama 3 bulan kepada sebuah syarikat untuk melaksanakan kajian air bawah tanah dengan pembejaan syarikat. Pembelajaran adalah penyelenggaraan kewangan dilaksanakan oleh syarikat tersebut, dan kita sedang menunggu hasil kajian. Dan kerajaan persekutuan pun dah melaksanakan kajian sumber air bawah tanah di negeri Johor, tetapi di mana kawasan-kawasan ataupun berhampiran dengan loji-loji rawatan air. Daripada 6 kajian dilakukan oleh pihak JMJ, hanya 1 saja yang berpotensi dilaksanakan untuk membantu loji rawatan air, iaitu di loji rawatan air Skudai. Dan ini adalah cadangan pembinaan barat Sungai Muar. Perlu dilihat, saya melihat
perkara ini secara holistik. Bukan sahaja ia membantu meningkatkan sedikit yield untuk Sungai Muar, tetapi juga untuk membantu di masa hadapan untuk bekalan di Melaka, tetapi perlu kita juga lihat komplimen untuk bila JPS melaksanakan kerja-kerja orang kata bypass Sungai Muar. Ada 2 projek bypass Sungai Muar oleh pihak JPS yang di mana baris diperlukan bagi sebagai mitigation action mengelakkan air masin masuk lebih pantas, kerana berdasarkan kajian bypass ini akan memendekkan Sungai Muar sebanyak 22 km sebagaimana cepat air itu keluar, dan maka akan cepatlah air masin masuk sebenarnya. Jadi kita ambil tindakan untuk permohonan pada kerajaan persekutuan untuk membina barat Sungai Muar, dan insya-Allah semoga diluluskan dalam rolling plan 2. Ini adalah cadangan untuk pembinaan barat Sungai Sedili Besar, dan yang dah ada di Johor adalah barat Sungai Johor. Dan ini alhamdulillah setakat hari ini beroperasi dengan baik. Cuma ada sedikit pembaharuan bagi barat tersebut berdasarkan desain yang telah dibekalkan awal. Okey, kita bukan di Johor, kita bukan tak laksanakan air bawah tanah, kita laksanakan. Ini adalah 3 tube well yang kita buat di Felda Lok Heng bagi membantu loji rawatan air Lok Heng ketika musim kemarau, dan juga sebenarnya berjalan sepanjang masa. Cuma di Johor ni kita punya tube well ataupun air bumi ni adalah di dalam hard rock. Kualiti air dia bagus tapi kuantiti dia agak berkurangan. Dan saya baru dimaklumkan bahawa di UTM pun dah ada pihak yang berjaya mengoperasikan loji rawatan air untuk air bawah tanah. Dan insya-Allah kami akan melawat loji ataupun tube well yang berada di UTM tersebut. Okey. Dan ini adalah cabaran bahagian akhir, cabaran itu perubahan cuaca. Macam saya cakap, climate change, semakin perubahan cuaca semakin sukar kami nak membekalkan air terawat ataupun air mentah kepada operator dan juga pemegang lesen. Dan juga cabaran kita pendidikan kepada pemegang taruh, ladang-ladang, tak kira ladang pertanian ataupun dan juga pemain industri, kilang-kilang, orang awam, dan juga pendidikan kepada sekolah-sekolah ataupun sekolah-sekolah murid-murid. Dan inilah sesi yang kita buat, engagement dengan kilang-kilang, dengan pemain-pemain industri, dengan operator-operator air, dengan macam saya cakap tadi, kebanyakan dengan sekolah. Dan kita akan pada 6 April ini untuk air sedunia, kita akan melaksanakannya di loji rawatan air Skudai. Dan yang paling penting adalah enforcement. Enforcement ni adalah penting dan perlu kita laksanakan walaupun ini adalah kaedah terakhir. Saya mengambil tanggungjawab dan ambil langkah, kalau orang kata saya mengambil langkah sehingga saya berani mengcompound agensi milik GLC Negeri pada nilai 150,000 kerana telah mencemar Sungai Sayong sehingga menyebabkan loji rawatan air sepanjang Sungai Johor ditutup selama 72 jam dan operasi pulih semula sepenuhnya pada selepas 48 jam. Dan ini adalah untuk makluman tuan-tuan, peruntukan pembangunan secara fizikal kepada kami untuk tahun ini 2021 melalui peruntukan kerajaan negeri sebanyak 8 juta ringgit pada tahun ini. Dan kita ada yang kita sedang laksanakan dan akan datang pun yang akan ada dilaksanakan. Okey, bagi mengurangkan tekanan kepada kita untuk mengawal, melaksanakan, mengurus sumber air dan juga mendapat peruntukan
kami di Bakat telah diarahkan ataupun diberi persetujuan untuk dinaik taraf kepada Lembaga Urusan Air pada tahun ini. InsyaAllah selepas darurat kita boleh naik tarafkan dan membolehkan langkah-langkah yang telah dinyatakan sedemikian dengan lebih berkesan dan efektif. So setakat itu dulu pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih banyak Tuan Haji kerana berkongsi maklumat terkini tentang perancangan sumber air Negeri Johor. Saya ingat pemandangan ini sangat komprehensif, sangat detail dan sangat bermanfaat kepada kami semua. Menarik kalau kita lihat bahawa perancangan pada masa depan ialah Johor akan menggunakan segala sumber yang ada. Kalau sekarang ni kita bergantung sangat kepada air sungai, saya rasa hampir 99% sekarang ni adalah air sungai. Tetapi dalam perancangan sudah ada coastal reservoir, sudah ada desalination plant, selain daripada method yang sebelum ni digunakan water transfer daripada lembangan seperti Endau dan Seluyut dan sebagainya. So maknanya cabaran untuk mengurus sumber air pada masa depan memang sangat-sangat hebat. Teknologinya pun mestilah hebat. Dan benchmarking dengan Singapura tu memang saya rasa sangat kena dengan konsep 4 tab itu. Satu fakta yang saya rasa agak menarik untuk kita faham ialah meskipun Johor menjual air yang agak murah 3 sen per 1000 galon, tetapi as a reward 5% of that sebenarnya kita beli balik dengan harga yang sangat murah juga, dengan kos 50 sen per meter cube. Ini sebenarnya 1000 galon. 11 sen per cubic meter. meter. 11 sen per meter cube 11 sen per meter cube. Betul Tuan Haji? Ya, betul. Senang per meter cube compare dengan kos yang sebenarnya ditanggung oleh SAJ untuk merawat tu, saya tak pasti berapa, tapi lebih daripada RM1 lah saya rasa. RM1, antara RM1.5 saja, RM1.6. RM1.6 per meter cube. Jadi itu banyak orang yang tak tahu dia punya di sebalik trade off dia tu. Jual murah pun ada juga yang kita beli dengan harga yang sangat murah. Banyak lagi lah perkara yang sangat menarik sebenarnya. Saya percaya banyak soalan daripada penonton. Kalau siapa-siapa yang ada soalan mungkin boleh tulis dalam Facebook dan penganjur akan memaparkan soalan itu. Okey, satu soalan daripada Profesor Azmi. Apakah pencemaran pH di Sungai Batu Pahat adakah sama di Sungai Bekok pada satu masa dahulu ataupun disebabkan oleh punca lain? Okey, untuk soalan ni kita tahu keadaan Sungai Batu Pahat tu dah tak boleh digunakan daripada kampung Marto lagi di punya aliran dia sehingga ke kuala Sungai Batu Pahat. Kalau kita lihat di sekeliling kawasan tersebut adalah tanaman kelapa sawit di mana puncanya adalah daripada baja pada musim bila time-time musim hujan ni dia akan larut ke dalam tanah dan apabila musim kering dia akan menjadi sebagai serbuk dan apabila paras air musim hujan tersebut naik semula maka baja-baja yang dalam bentuk hablo ataupun ini akan larut ke dalam air dan berulang-ulang berkali berlaku maka pH, kalau tidak saya pH-nya akan menurun. Dan kita di Bakat sebenarnya kita sekarang setiap bulan memantau sungai simpang kiri dan sungai simpang kanan untuk mendapatkan data-data yang lengkap sebelum kita memulakan kajian bagaimana untuk menggunakan ataupun merawat semula logik untuk merawat semula air yang berasidik di Sungai Batu Pahat. Sayang saya tak dapat gunakan air tersebut sebagai sumber air mentah, tetapi di pihak industri ada yang menggunakannya. Contoh kita ambil tekstil kilang Ramatex, kilang tersebut menggunakan kaedah satu recycle. Kilang Ramatex ni kilang tekstil, dia menggunakan kaedah recycle air-air lebihan daripada pencucian tekstil dia dan sebagai tambahan dia ambil air sungai daripada sungai simpang kiri kalau tak salah untuk diproses, dibawa masuk untuk kerja-kerja memproses tekstil. Itulah dan macam saya cakap Sungai Bekok ni pun kalau saya nak spesifik Empangan Bekok ni pun kita dah mula dapat ada punca-punca pencemaran
ada kolam ikan keli kalau tak silap saya, dan kita perlu awasi kilang tersebut daripada melepaskan influent terutamanya masa mencuci. Biasanya ini yang berlaku di Melaka dan juga di Sungai Johor daripada kolam ikan keli. Okey, terima kasih. Ada soalan lagi? Kalau belum ada mungkin ada soalan daripada Liana Mahfuz. Saya kenal ni. Selain pencemaran yang jelas contohnya dari kilang, ada banyak pencemaran punca tidak tentu seperti dari parit perumahan seperti sisa minyak masak. Apa cara terbaik menangani masalah ini? Okey. Okey, untuk parit perumahan, biasanya kalau parit perumahan ni biasanya dia akan masuk kalau yang mana taman perumahan moden akan masuk ke loji-loji IWK, termasuk sisa minyak. Tetapi untuk sisa minyak ni sepatutnya pihak berkuasa tempatan saya mencadangkan lebih agresif dalam menggunakan orang kata what we call oil trap dan perlu dibersihkan. Kalau di Singapura setiap punca daripada rumah ataupun kedai kilang ada oil trap ataupun untuk pollution trap dan perlu dirawat semula sebelum masuk ke punca air. Bagi perumahan, saya rasa di Johor kita cuma ada 2 saja pihak berkuasa ataupun daerah. Kata daerah tidak juga, tapi loji-loji kumbahan yang masih belum diserahkan pada IWK dan Kerajaan Negeri akan berbuat demikian pada tahun ini, iaitu Majlis Bandaraya Johor Bahru dan juga Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Tetapi di loji-loji IWK ni dia ada design tersendiri. So kita sentiasa memantau loji-loji tersebut, terutamanya yang mempunyai loji rawatan air. Sungai Skudai terutamanya, Sungai Ulu Benut. Dua-dua loji ni biasanya bila kita spike saja dia punya amonia, kita dah tahu yang mana hotspot. So kalau sebenarnya punca nak terbaik, setiap final discharge kita arahkan pasang sensor. Siapa lebih ikut quality guideline KKM, dia akan hantar orang kata early warning system pada agensi yang berkenaan, sama ada Bakaj, SAJ, Jabatan Alam Sekitar dan pihak-pihak yang berkenaan. Tetapi adakah mampu untuk dibuat sedemikian? Sebenarnya kita di Bakaj kita dah mula pasang early warning system. Di Sungai Johor ada 3 yang kita pasang dan dengan kaedah sewa, dan insyaAllah lagi 3 kita akan pasang tahun ni di Sungai Muar, di Sungai Ulu Benut dan lagi satu di Sungai Mersing kalau tak silap saya. Itu adalah peruntukan daripada kerajaan. Kita ambil inisiatif walaupun pihak Jabatan Alam Sekitar ada pasang, tapi untuk 24 jam kita pantau dengan data live data. So kita ambil inisiatif untuk pasang diri, tapi kita kongsikan dengan semua pihak. Okey. Ada lagi soalan? Okey, Prof Zul dia connectionnya tak berapa baik, tapi saya teruskan dengan soalan yang lain. Okey. 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 Loji rawatan air Sultan Ismail Skudai masih beroperasi. Sekarang pun masih beroperasi. Apa yang menarik, bukanlah menarik pun, tetapi kualiti air dia semakin baik kerana apabila terdapat loji-loji IWK yang memindahkan pelepasannya ke Sungai Tebrau. So kita pantau Sungai Tebrau pula. Walaupun Sungai Tebrau tiada loji rawatan air, tetapi had yang dilepaskan adalah memenuhi piawaian yang telah ditetapkan Jabatan Alam Sekitar. Jadi masih beroperasi sampai sekarang. Paling banyak pun boleh operasi dalam 8 MGD ataupun 8 kali 4 lebih kurang 35 MLD sehari, dan masih menggunakan air Sungai Skudai. Hello, dengar suara saya? Hello? Halo, dengar. Dengar suara saya? Okey. Dengar.
Okey, cuma gambar saya tak keluar. Ada soalan lagi tu saya tak nampak dalam skrin tu dalam soalan. Okey, daripada Nur Farhana. Okey, bagus Nur Farhana soalan ni. Okey, sustainability kelestarian Sungai Johor program kelestarian Sungai Johor ni cabarannya besar. Dengan lembangannya adalah 2,000 lebih kurang 2,700 km persegi daripada daerah Johor Bahru sampai ke daerah Keluang. Kita di Bakaj bagi memastikan sustainability ataupun kelestarian Sungai Johor, kita telah mula engage dengan penduduk bagi seperti di Rantau Panjang, bagi memastikan tiada pencemaran dan juga tiada tiada penembungan pasir sungai di sepanjang Sungai Johor. Oleh sebab tiada penembungan pasir sungai di sepanjang Sungai Johor daripada tahun 2015 hingga sekarang, kalau kita dapat lihat pihak yang memproses air tersebut tidak menghadapi masalah. Itu adalah salah satu contoh. Salah satu contoh bagaimana kita melestarikan dan mengelakkan sungai-sungai tersebut semua. Dan kita juga akan mengadakan aktiviti bersama agensi yang terlibat, tetapi kita akan mulakan daripada baraj yang akan melalui kampung Kelantan dan kampung Panti terlebih dahulu. Yang ini kita akan bekerjasama dengan semua pihak termasuk pihak PUB bagi memastikan mereka ataupun membolehkan mereka menjadi mata dan telinga kami. Dan kita juga apabila ada aduan banjir daripada penduduk kampung, kita akan melihat apa yang berlaku. Alhamdulillah di Barat Sungai Johor kami mendapat kerjasama erat daripada pihak stakeholder ataupun pemegang taruh termasuk penduduk kampung. Walaupun pada awal tahun yang lalu kita mengalami banjir besar di kawasan tersebut, tapi mereka semua faham itu bukan daripada pihak daripada operasi baraj, tapi daripada memang jumlah hujan yang agak luar biasa pada masa tersebut. So program-program bagi melestarikan semua ni kita baru laksanakanlah dengan pihak-pihak yang terlibat. Puan Nur Farhana. Okey, ada soalan lain tu daripada Delia Paul. Delia Paul, soalan dimainkan. apakah pernah dimiliki oleh golongan civil society di Johor? Okey. Untuk masa sumber air yang bersih pada masa hadapan banyak perkara sebenarnya boleh jadi mata dan telinga join kita untuk aktiviti yang akan dilaksanakan seperti program gotong royong. Tetapi kalau sekiranya pihak tuan-tuan nak melaporkan terdapat pencemaran air mentah, boleh juga melaporkan di Facebook Bakaj atau juga melaporkan melalui email korporat Bakaj, bakaj@johor.gov.my. InsyaAllah kami akan cuba ambil tindakan sehabis baik yang mungkin jika berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan tindakan-tindakan yang kami ambil terhadap pencemar-pencemar. Alhamdulillah, kami berharap ia semakin dapat dikurangkan. Namun apa yang penting, alhamdulillah yang bagusnya kerajaan negeri dan pentadbir peringkat atasan negeri berada di belakang kami di Bakaj bagi melaksanakan tindakan-tindakan ataupun aktiviti. Dengan sebab itu kami tidak khawatir apabila kami mengambil tindakan membatalkan lesen air kilang kelapa sawit milik JLC negeri untuk tempoh 3 bulan dan mengkompaun mereka sebanyak RM150,000. Sekiranya kami tidak mempunyai support daripada kerajaan negeri, maka agak susah, dan saya mohon juga kerjasama daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan menjadi mata dan telinga kami berdasarkan email yang telah kami beri. Okey, banyak soalan ni daripada Profesor Zainura. Okey, supaya besar dia akan lebih menyuruh. Okey, apakah persediaan pihak Bakaj ke arah ini? Satu, apa yang kita nak adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai-pegawai kita. Itu menambah, bukan setakat menambah bilangan pegawai,
tetapi meningkatkan kompetensi dengan kerjasama yang akan dijalinkan dengan pihak academician ataupun pihak universiti, dan juga kita sebenarnya telah ditawarkan kerjasama bagi kerja-kerja teknikal sama ada lab ataupun teknikal. Teknikal oleh pihak PUB dan makmal oleh pihak ALS Lab, anak syarikat milik Peacock Berhad, is a public listed company. Dan juga kita akan lebih dan juga apabila kita dah menjadi taraf sebagai lembaga, insya-Allah peruntukan untuk bagi melaksanakan kerja-kerja bukan setakat enforcement tapi pembangunan sumber air menjadi lebih mudah. Disebabkan kita tidak lagi terikat menerima peruntukan atau melalui peruntukan Agility. Tetapi perlu diingat bila dia naik lembaga ni perlu membelanja dengan berhati-hati. Okey, kita masih boleh terima lagi soalan. Okey, adalah. Okey. Dr. Zulkifli Ibrahim. Okey, boleh penjelaskan apa kriteria yang digunakan untuk keperluan barat sungai tersebut? Kriteria paling penting adalah yield yang berada di sungai tersebut. Contoh saya ambil barat yang dah siap. Apabila barat sungai Johor yang dah siap, yieldnya kita walaupun dapat tingkatkan sikit, tetapi kita perlu mengikut standard operation procedure sebelum maknanya kita perlukan yield yang cukup untuk loji-loji rawatan air. Kalau sungai Johor tu ada 4 yang besar, so saya perlu memastikan semua, kalau yang termasuk yang kecil ada 8 loji rawatan air. So kita perlu memastikan loji rawatan air air mentah di dalam sungai Johor tu di barrage dia berada pada tahap 1.75 meter. 1.75 meter saya tak perlu lagi melepaskan air daripada empangan Lingyu. Totally cuma untuk ikut keperluan environmental flow sahaja. Itu adalah yang, tetapi yang penting kan kita gunakan kriteria yield yang ada di sungai yang hendak dibina barat tersebut. Dan kita juga belajar daripada pembinaan barat sungai Johor, di mana desain barat tersebut juga perlu menyediakan perkara-perkara berkaitan dengan alam sekitar. Kalau dalam Sustainable Development Goals dia ada perkara 14, kalau tidak saya fokus ke 14, life underwater. Benda tu perlu diberi perhatian untuk membolehkan sungai-sungai ikan-ikan di hilir sungai menaik ke hulu sungai. Satu sistem yang perlu. Kalau kita pergi ke Jepun, dia banyak buat laluan untuk hidupan air bagi memudik ke hulu sungai. So kriteria yang utama is yield sungai tersebut. Kalau tak cukup dan kita nak kawal, dan gunakanlah barrage. Tapi perlu memenuhi kriteria-kriteria lain bagi orang kata perlu mengambil kira stakeholder yang lain. Okey. Ada lagi soalan? Mungkin kita boleh sambung sampai 4 suku kalau ada soalan lagi. Kalau tak ada satu soalan Tuan Haji. Ya. Approach kita untuk menambah bekalan tu memang sangat penting. Tetapi ada satu approach yang kita panggil pengurusan permintaan. Demand management. Apakah planning Bakas untuk menggabungkan dua-dua ni? Satu pengurusan permintaan dengan penambahan bekalan. Okey, pengurusan permintaan ni walaupun masih belum dilaksanakan, tapi kita dah memulakan langkah-langkah awal dengan pihak bahagian bekalan air dan juga EPU bagi melihat kepentingan pengurusan permintaan. Kalau kita lihat pengurusan permintaan kat Johor Bahru ni amat drastik berbanding dengan yang mampu kita bekalkan. Untuk makluman tuan-tuan, secara dasarnya lah, jika kita lihat tak ada MCO, kalau tak ada MCO ni, margin water supply di daerah Johor Bahru adalah pada paras kosong. Tetapi yang ada sekarang, ada MCO adalah pada paras 6%. Itu tidak cukup. Jadi bila nak pengurusan permintaan ni, pelbagai kriteria sebenarnya agak sukar kerana demand kat Johor Bahru ni tinggi, tapi kita sedang usahalah
dengan perbincangan awal dengan pihak EPU dan juga bahagian bekalan air. Banyak sebenarnya susah. Agak bukan susah tapi tough lah untuk saya sebenarnya untuk memenuhi kriteria operator air dan juga demand-demand yang lain sebab banyak stakeholder. Okey, ada lagi ke soalan? Okey, mungkin sudah hampir 4 suku sekarang ni. Kalau tidak timbul soalan dalam beberapa saat ni, mungkin kita boleh tutup sesi ini. Okay, belum lagi ada. Tapi saya rasa secara individu, saya rasa perkongsian ilmu ni sangat bermanfaat, sangat komprehensif, maklumat-maklumat baru yang dapat kita fahami. Dalam saya sama menyedarkan kita tentang betapa besarnya cabaran untuk mengurus sumber air secara mampan, bukan saja dari segi kuantiti tetapi memastikan kualitinya juga baik supaya pengguna akan selamat menggunakan air di negeri Johor ini. Saya sebagai pihak IPASA mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Tuan Haji kerana kesediaan untuk meluangkan masa menyediakan presentation yang sangat kita kata solid, very solid presentation dan sangat informatif. Semoga segala jasa baik Tuan Haji akan dapat dibalas oleh Allah SWT. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Profesor Zul yang banyak memberi pendapat pada saya bagaimana untuk menguruskan pengurusan air mentah di negeri Johor selama ni. Saya masih anggap saya sebagai budak baru belajar, baru 5 tahun. Cabaran saya amat besar. Terima kasih juga kepada IPASA. Terima kasih juga kepada pihak UTM dan semua yang terlibat. Banyak yang saya belajar daripada kamu semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Terima kasih, kita sama-sama belajar Tuan Haji. Okay, kita belajar dalam segi teori tapi praktikalnya kita kena merujuk kepada orang yang melaksanakannya. Itu sangat penting. InsyaAllah kita akan bekerjasama dan semoga Allah memberkati kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih juga pada semua penonton. Kita akhiri dengan seperti biasa dengan surah Al-As dan zikir kifar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada soalan baru tu? Ada soalan apa? Okey. Ada ya? Kalau ada boleh. Boleh lah. Ada lagi ya? Okeylah. Ada bukan lagi ya? Tak apalah, layan juga. Takut kecewa nanti tak boleh tidur. Okey, apakah peranan Bakas menangani isu pembuangan sampah haram di sekitar sungai, terutamanya di lebangan Sungai Johor? Okey, soalan ini perlu menarik untuk dibincangkan. Kita pun baru mengalami situasi sebagaimana Selangor, bau pandan dalam air mentah yang mengandungi THF. Kita dah kenal pasti, bila kita bakat mengenal pasti datangnya daripada mana, iaitu daripada pusat kita semula haram. Itu okeylah, kita boleh anggap sebagai pembuangan sampah haram. So kita laporkan kepada pihak berkuasa berkaitan, kepada Majlis Pembandaran Kulai, dan kita bekerjasama. Untuk makluman yang ini saya terpaksa akui, makmal kita di dalam Johor tidak mempunyai tahap sebagaimana boleh mengenal pasti apa kandungan bahan pencemar yang saya nyatakan sebagai THF. Kerana biasanya pihak Jabatan Kimia perlu menghantar ke KL, Jabatan Kimia KL untuk menganalisis, ataupun Jabatan Alas kita berdasarkan sampel. Tetapi alhamdulillah kita mendapat kerjasama daripada makmal daripada PUB yang beroperasi di Sungai Johor yang menyatakan this is a THF, dan dia dapat menapati mana lokasi punca pembuangan ataupun penyerapan THF tersebut di Sungai Johor. Dan alhamdulillah semalam 30 hari bulan pihak yang berkenaan Majlis Pembandaran Kulai, Bakai, SAJ, Jabatan kita ambil tindakan bersepadu kepada kawasan terhadap lokasi punca pembuangan sampah haram tersebut. Kita bekerjasama semua dengan agensi lain sebenarnya, jangan bimbang puan. Ada lagi ke? Masih ada ke? Ada ke? Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga apa jua jawapan saya
puas kepada pihak yang berkenaan, memuaskan hati semua pihak berkenaan. InsyaAllah doakan kami dapat melalui situasi yang agak mencabar kerana berdasarkan laporan awal sehingga 2014 kita di Malaysia akan mengalami situasi musim panas yang bukan agak teruk tetapi agak ekstrim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada semua dan juga teman-teman Haji dan Bakash. Terima kasih.